Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Tahun 2021 ini merupakan tahun yang mencabar bagi kita kerana kita akan menjalani pembelajaran dari rumah. Pelbagai medium yang kita boleh gunakan dalam belajar di rumah. Salah satunya yang Ustazah gunakan pada hari ini iaitu video daripada skrin laptop Ustazah, sebab Ustazah tahu kekangan masa anda semua untuk belajar secara bersemuka melalui Google Meet ataupun WhatsApp atau sebagainya adalah sukar. Jadi Ustazah buatkan video ini supaya awak boleh tengok bila-bila masa. Saya Ustazah Kalsum binti Atan, guru kelas 6 Intelijen, akan mengajar kelas 6 Intelijen Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Untuk minggu ini iaitu minggu kedua PDPR bulan Januari. Tajuk pendidikan Islam kita yang pertama iaitu bidang akidah. Pelajaran kita mengenai sifat-sifat Allah. Kita hanya ringkaskan sebab mungkin masa tak mengizinkan. Pelajaran kita iaitu Allah bersifat sama. Semua murid dah belajar di tahun 1 hingga tahun 5. Belajar pula di sekolah agama. Semua dah tahu apa maksud sama. Sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20 20 sifat Allah yang salah satu daripadanya ialah sama. Sama bermaksud mendengar. Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar. Apa yang paparan Ustazah berada di laptop sekarang ini, ini adalah buku teks tahun 6. Kita perhatikan muka surat 69 di dalam buku teks ini, iaitu ada dialog. Awak boleh baca dialog ini apabila awak dah mendapat buku teks nanti. Hari ini kita paparkan sahaja sementara awak tak ada buku teks, jadi Ustazah gunalah buku teks AnyFlip. Buku teks digital. Sekarang semua dah canggih. Semua ada, buku teks semua ada dalam alam maya. Awak tak dapat buku teks di tangan, awak boleh cari buku teks alam maya iaitu di AnyFlip. Perhatikan dialog di sebelah kanan iaitu dialog di antara ibu dan anak. Perbualan ini mengenai Allah itu bersifat sama. Macam juga situasi kita sekarang ni. Allah Maha mendengar apa yang luahan hati rakyat Malaysia tentang COVID-19. Kita hanya boleh berdoa pada Allah supaya dijauhkan, dihapuskan COVID ni dari muka bumi. Mari kita baca sama-sama dialog di muka surat 70 tersebut. Tengok yang pertama. Ibu, saya rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. InsyaAllah, Umar boleh buat yang terbaik. Pastikan Umar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Doa apa, Ibu? Bacalah doa penenang hati. Doa mohon dimudahkan urusan dan doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati sahaja. Bukankah Allah mempunyai sifat sama? Sifat sama itu apa, Ibu? Allah bersifat sama bermaksud Allah maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Subhanallah, hebatnya Allah. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah.
Allah yang maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Okey, dari sini kita dapat tahu apa maksud sama. Allah bersifat sama tu, iaitu Allah maha mendengar. Allah boleh mendengar apa sahaja luahan hati hamba-hambanya. Kalau kita sedih, kita cakap dengan Allah. Kalau kita ada masalah, kita doa dengan Allah. Kita minta dengan Allah. Apa sahaja. Allah maha mendengar. Allah tidak memerlukan telinga seperti mana telinga kita untuk mendengar. Tapi kita tahu Allah ada bersama-sama kita untuk mendengar segala masalah kita. Bukan saja apabila kita ada masalah, kita boleh mengadu dengan Allah. Apabila kita gembira pun kita boleh mengadu dengan Allah. Allah itu maha mendengar. Okey? Kepada orang-orang yang ditimpa musibah, doalah, tahajudlah pada Allah untuk Allah dengar masalah kita. Okay, kita wajib beriman kepada sifat wajib bagi Allah, yang ini sifat sama, iaitu Allah maha mendengar setiap sesuatu. Walaupun dalam hati kita bisik apa dalam hati kita, Allah tahu. Sebab kita ni, diri kita ni adalah kepunyaan Allah. Jadi Allah tahu apa sahaja yang kita nak, apa sahaja yang kita harapkan. Kalau kita ada cita-cita yang baik, kita boleh doa dengan Allah. Kalau kita nak berjaya, kita boleh minta dengan Allah. Kalau kita rasa sakit, kita minta dengan Allah supaya sihatkan kita. Allah tu maha mendengar apa sahaja yang kita cakap, sama ada menggunakan mulut ataupun dalam hati. Allah tu maha mendengar. Allah juga tahu pelbagai bahasa. Bukannya kita rasa kita orang Melayu, kita doa dengan Allah bahasa Melayu, Allah faham. Tapi orang lain, bahasa-bahasa lain juga Allah tahu. Sebab Allah yang menciptakan bahasa-bahasa tu. Apa sahaja bahasa yang kita gunakan, kita minta dengan Allah, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kita hanya berharap pada Allah sebab kita hamba-Nya. Allah yang jadikan kita. Segala apa sahaja adalah apa sahaja kemahuan kita, kehendak kita, kita kena mengadu dan minta pada Allah. Seterusnya kita pergi slide selepasnya. Kita belajar tentang dalil nakli. Apabila sebut dalil nakli, iaitu dalil yang diambil daripada Al-Quran atau hadis. Quran atau hadis dinamakan dalil nakli. Apakah dalil nakli yang Allah bersifat sama? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Perhatikan di atas ni. Dalil nakli Allah bersifat sama. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Allah tahu apa yang kita nak. Allah tahu apa yang kita susah. Allah tahu apa yang kita dapat. Semuanya kita kena bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Seterusnya, dalil akli Allah bersifat sama. Dalil akli yang di bawah ini, dalil akli iaitu dalil atau bukti yang boleh difikirkan oleh akal manusia. Kita lihat apa dia dalil akli Allah bersifat sama. Kita baca Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Itu mustahil. Itu sifat mustahil. Kita dah tahu Allah tu maha mendengar. Jadi sifat mustahil bagi Allah ialah Allah tak boleh mendengar. Sebab Allah yang jadikan kita. Jadi Allah berkuasa segala-galanya. Seterusnya kita lihat muka surat 72, iaitu kesan meyakini Allah bersifat sama. Apa dia kesan? Tengok pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Sebab kita tahu Allah dengar apa yang kita cakap. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita kena jaga pemikiran kita, mata kita, telinga kita, kita kena jaga supaya kita tidak memikirkan dan tidak mendengar sesuatu yang buruk. Seterusnya yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Macam saya sebut tadi, kita kena sentiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kita tak boleh mengharapkan manusia sahaja.
Okay, kita kena usaha untuk selesaikan masalah kita kalau kita ada masalah. Selain daripada itu, selain kita berusaha untuk selesaikan masalah kita, benda yang pertama yang wajib kita buat iaitu berdoa kepada Allah. Sujud pada Allah. Mohon dengan sepenuh hati minta dengan Allah untuk selesaikan masalah kita. Kalau kita sakit, Allah sihatkanlah kita. Okay, pada Allah sahaja kita berserah. Seterusnya yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Okay. Untuk tenangkan hati kita, kita sentiasa berzikir dan membaca Al-Quran. Okay, berzikir dan membaca Al-Quran akan menenangkan hati kita. Kalau kita rasa susah hati, kita zikir pada Allah. Kita ambil air semayang, kita baca Al-Quran. Ia akan automatik boleh tenangkan hati kita, walau kita dalam pelbagai masalah yang melanda. Seterusnya yang keempat, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Okey, kalau kita beriman dengan sifat Allah ni, sifat sama Allah ni, kita yakin dan kita dapat menjauhkan lidah kita daripada bercakap benda-benda yang tak elok. Contohnya suka mengumpat. Biasanya orang perempuan, orang lelaki zaman sekarang ni sama je, mengumpat je kerjanya. Mengumpat kawan ini macam tu, kawan ini macam tu, si fulan tu macam ni, si fulan tu gini. Kita tak boleh mengatur orang sebab hablu minan nas. Sebab apa? Kita dengan Allah kita boleh minta maaf, Allah boleh maafkan kita. Tapi kalau dengan kawan, kalau kita dah mengumpat kawan, kita tak minta maaf, itu dosa kita dengan kawan kita, bukan dosa kita dengan Allah lagi. Hanya kawan kita sahaja boleh maafkan kita. Okey, faham tu ya? Anak-anak cikgu yang cikgu sayang sekarang. Okey, seterusnya yang yang kelima iaitu hidup diberkati Allah. Okey, Allah akan memberkati hidup kita kalau kita yakin dengan sifat sama. Yakin dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Okey. Oleh kerana hari ini kita belajar sifat sama, jadi kita kena yakin bahawa Allah itu maha mendengar. Okay, maha mendengar apa sahaja keluhan hati kita. Okay, mari kita lihat rumusan yang bawah kecil ni. Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kena jaga, hati kita kena jaga, lidah kita kena jaga supaya tidak bercakap benda-benda yang tak elok, mengumpat orang, mengutuk orang, cakap benda-benda yang mencarut, cakap bodoh lah apa, biasa saya dengar awak semua cakap macam tu. Okay, jadi kena jaga lidah awak daripada cakap benda-benda yang tak elok. Okay, kita lihat muka surat seterusnya jika ada lagi. Okay, muka surat ni hanya untuk aktiviti saja. Okey, habis. Okay, itu saja pelajaran kita pada hari ini iaitu Allah bersifat sama. Okay, kena ingat ya. Yang kita belajar pada mula tadi. Okey, apa maksud Allah bersifat sama? Allah maha mendengar setiap sesuatu sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Okey. Seterusnya benda yang perlu kita tahu, kita wajib beriman dengan sifat sama. Allah maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Okey, itu dua yang kita kena tahu. Seterusnya yang ketiga, dalil nakli. Dalil nakli daripada surah Al-Baqarah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Ini adalah dalil nakli. Okay, dalil aklinya iaitu Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Okay, tidak boleh mendengar tu patung je lah. Kalau kita menyembah patung tu tak boleh dengar. Dia ada telinga tapi dia tak boleh nak dengar. Sebab itulah kita tak boleh menyembah berhala, sebab tak ada gunanya kita menyembah patung. Kalau kita sembah Allah, Allah dengar. Kalau orang yang sembah patung tu keras macam tu je, dia tak boleh dengar. Ada telinga orang buat kan, tapi tak ada fungsi telinga dia.
Okey, seterusnya kita kena tahu tentang kesan meyakini Allah bersifat sama. Ada 5 yang kita belajar tadi. Iaitu pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Yang keempat, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Dan yang kelima, hidup kita akan diberkati Allah. Okay, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Ila liqa. Ma'assalamah.